بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقال المصنف, telah berkata Al-Imam Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad di dalam kitabnya Petunjuk Tarikat ke Jalan Akhirat, ila an qal, pada muka surat 27 di bawah fasal perihal menjaga waktu, bersikap benar dalam amalan dan sederhana. Wahai saudaraku, hendaklah anda bersikap benar dan lazimkan sikap sederhana pada setiap perkaramu, dan kerjakanlah amalan-amalan itu sekadar yang termampu olehmu agar ia dapat dikekalkan. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan dalam pandangan Allah, iaitu di sisi Allah Subhanahu wa taala, ialah yang paling kekal daripadanya walaupun sedikit. Sabdanya yang lain, khudh minal a'mali ma tutiqun fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Buatlah amalan-amalan kamu itu sekadar yang terdaya oleh kamu, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tiada merasa jemu sehingga kamu merasa jemu dahulu. Di antara cara-cara perdayaan syaitan, memang dia akan memperindahkan amalan itu kepada si murid pada ketika dia hendak memperbanyakkan ketaatan sehingga meluap-luap. Namun maksudnya ialah hendak menyelewengkannya dari semua itu dengan meninggalkan berbuat kebajikan sama sekali, ataupun membiarkannya membuat kebajikan itu tidak menurut caranya yang betul. Syaitan terkutuk itu tiada peduli dengan cara yang mana satu dapat ditipunya murid itu. Nah, dalam perbahasan ini Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengingatkan kita agar supaya jujur dalam melakukan sesuatu amalan dan bersederhana dalam mengerjakan setiap amalan. Iaitu untuk nak melakukan sesuatu amal ibadah itu, yang dituntut adalah istiqamah dan mudawamah. Iaitu berterusan amalan tersebut, dan untuk sesuatu amalan itu berterusan, ianya perlu dimulakan mengikut kemampuan seseorang. Ianya perlu dilakukan mengikut kemampuan seseorang. La ilaha illallah. Iaitu apabila kita nak mulakan sesuatu amalan, kita mulakan dengan kadar yang mana kalau kita sihat, kita boleh lakukan. Kalau kita sakit, juga kita mampu untuk lakukan. Kalau kita ada masa lapang, kita boleh lakukan. Kalau kita sibuk pun masih lagi kita mampu untuk menguatkan diri kita untuk melakukan daripada amalan tersebut. La ilaha illallah. Dan yang terlebih baik itu kalau amalan itu bermula daripada waktu umur yang muda. Nah, kerana pada waktu muda itu iaitu kita mempunyai banyak masa lapang, kita mempunyai kesihatan, dan iaitu kita mempunyai semangat. La ilaha illallah. Dan kalau kita tengok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam, antaranya Sayyidina Ali bin Abi Talib mengatakan bahawa sekarang ni kita berada pada muka surat 27-28. Nah, jadi kalau kita tengok Sayyidina Ali bin Abi Talib, apabila beliau mendapat sesuatu amalan, antaranya yang disebutkan dalam riwayat bahawa tasbih Fatimah,
yakni kisah tasbih Fatimah ini mungkin makruf. Secara pendeknya, yakni Saidina Ali kesian melihat Sayyidatina Fatimah banyak melakukan kerja rumah dan ianya memenatkan Sayyidatina Fatimah. Jadi apabila Saidina Ali mengetahui bahawa telah datang hamba-hamba daripada rampasan perang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, maka Saidina Ali mengatakan kepada Sayyidatina Fatimah, wahai Fatimah, alangkah baiknya kalau kamu berjumpa dengan Rasulullah dan memohon agar supaya diberikan hamba untuk menolong daripada kerja harian. Walhasil, pendekkan cerita, apabila berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, instead memberikan kepada anak perempuan kesayangannya, Sayyidatina Fatimah itu seorang hamba, maka diberikan perkara yang lebih penting, yang lebih kekal, yang lebih bermakna. Maka diberikan sesuatu amalan yang mana apabila amalan itu dilakukan, ianya dapat memberikan tenaga seolah-olah seseorang itu mempunyai pembantu dalam urusan harian ataupun urusan dunia. Wahakadha. Maka Sayyidina Ali bin Abi Talib mengatakan, semenjak aku mendapat amalan tersebut daripada baginda sallallahu alaihi wasallam, aku tidak pernah meninggalkan daripada amalan tersebut hatta di waktu peperangan. Ini sahabat Nabi SAW, apabila mereka mengambil sesuatu amalan disebabkan kecintaan mereka kepada baginda, disebabkan ketaatan mereka kepada perintah Rasulullah, disebabkan pengagungan mereka terhadap setiap perkara yang datang daripada baginda SAW, maka apa-apa yang diambil daripada amalan itu, maka mereka akan pegang kuat-kuat. Wahakadha. La ilaha illallah. Jadi kalau boleh kita pun cuba istiqamah, dan istiqamah ini bermula daripada perkara-perkara amalan fardu, iaitu bagaimana kita dapat menyempurnakan perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada perkara-perkara yang wajib, meninggalkan daripada perkara-perkara yang haram yang dilarangkan, istiqamah dalam perkara tersebut, dan kemudian ianya akan melimpah kepada amalan-amalan sunat yang dianjurkan ataupun yang diambil berat oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Wahakadha. Na'am, ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qallah. Sebaik-baik amalan di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah yang paling kekal daripadanya walaupun sedikit. Na'am. Kemudian disebutkan di sini antara cara-cara perdayaan syaitan. Yakni syaitan ni memang tugas dia untuk nak kacau amal ibadah manusia. Bagaimana dia nak tipu daya, bagaimana dia nak perangkap. Sama ada dia akan lontarkan fikiran-fikiran, bisikan-bisikan ke dalam diri manusia agar supaya sama ada melengahkan amalan tersebut, ataupun apabila dilakukan amalan tersebut, bagaimana dia dapat merosakkan amalan itu dengan dibisikkan dengan riak, dibisikkan dengan hasad, dibisikkan dengan ujub dan sebagainya. Maka syaitan itu sama ada dia akan bisik, lontarkan daripada idea-idea yang daripada dia bagaimana merosakkan amalan, ataupun dia akan menghalang secara sekaligus, yakni agar supaya kita tak buat langsung amal kebajikan tersebut. Mana-mana yang kita terkena dia tak kisah, sama ada tak buat terus, yang mana lagi bagus, ataupun kadang-kadang buat lagi, dan kadang-kadang buat amalan dan kemudian tertipu dengan tipu daya syaitan lagi teruk. Yakni sepanjang umur itu dibuat amal ibadah, akan tetapi dibuat sebab riak. Sebab apa? Tertipu dengan syaitan. Jadi sepanjang umur dia rasa dia buat amalan soleh, akan tetapi pada hakikatnya ianya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kerana riak ataupun ujub yang ada di dalam diri orang tersebut. Waliyadzubillah. Naam. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita daripada bisikan syaitan dan juga tipu daya syaitan, dan daripada bersifat riak dan ujub terhadap apa-apa kebaikan yang kita lakukan, kerana pada hakikatnya ini adalah taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Naam. Kemudian Imam Haddad mengatakan bahawa kemudian yang disebut wirid-wirid itu kebanyakannya tertumpu pada salat-salat nafil, atau membaca Al-Quran, atau membaca kitab-kitab ilmu agama, atau berzikir, atau berfikir. Berikut akan kami sebutkan secara sepintas lalu tentang tata tertib yang diperlukan oleh orang-orang yang mahu beramal dengan tugas-tugas keagamaan ini. Naam. La ilaha illallah. Kami katakan
hendaklah anda mengadakan wirid daripada salat nawafil, iaitu salat selain dari nawafil yang warid, iaitu yang sudah tertentu diamalkan sebelum dan sesudah salat wajib dan sebagainya, di mana anda akan tetapkan waktunya dan anda laksanakannya sekadar beberapa rakaat yang terdaya olehmu dengan syarat berkekalan amalan itu. Adalah para salaf salih rahimahumullahu ta'ala. Di antara mereka ada yang salatnya pada sehari semalam sampai 1000 rakaat, seperti Imam Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Talib binti Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah. Ada yang wirid salatnya sampai 500 rakaat, ada yang wirid salatnya sampai 300 rakaat, dan begitulah yang lain-lain lagi. Nah, jadi dekat sini Imam Haddad mengatakan bahawa hendaklah seseorang itu mempunyai wirid-wirid. Wirid-wirid ini lebih kurang amalan harian. Wirid itu adalah amalan harian. Disebutkan di sini salat-salat nafil. Salat-salat nafil ini yang dimaksudkan oleh salat-salat nafil, salat-salat sunat yang selain daripada yang telah dianjurkan, yang telah yang diambil berat oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang ini selain daripada rawatib, yang ini 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isyak. Selain daripada ad-duha, selain daripada witir, yang mana Imam Haddad akan menyebutkan tentang perkara ini. Akan tetapi Imam Haddad mengatakan kita perlu ada solat sunat yang selain daripada apa yang telah diwaridkan, iaitu ada masa lapang, kita adakan waktu yang mana kita khususkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala sembahyang sunat tersebut. Ataupun seperti membaca Al-Quran, iaitu kita ada wirid harian, iaitu sebagai contoh, satu hari, setiap hari paling kurang kita tak akan tinggal daripada bacaan Al-Quran, hatta walau satu muka surat. Nah, begitu juga dengan adakan rutin daripada bacaan kitab-kitab ilmu agama di rumah, ataupun berzikir sebagai contoh, berselawat, ataupun membaca ratib dan sebagainya. Nah, kemudian disebutkan bahawa sebahagian orang-orang salih di zaman dahulu, iaitu mereka mempunyai wirid daripada as-salah itu sampai 1000 rakaat. Bahkan Imam Haddad sendiri, kalau kita di permulaan daripada kitab ini, kita sebutkan bahawa Imam Haddad pada waktu umurnya masih kecil lagi, umur iaitu selepas mumayyiz, sebelum baligh itu, beliau punya wirid daripada solat sunat di waktu duha itu kurang lebih 200 hingga 300 rakaat. Iaitu solat duha seperti yang kita tahu, yang mana kita akan bahaskan beberapa muka solat dia akan datang ini. Solat duha paling kurang 2 rakaat, yang paling banyak 12 rakaat, yang paling afdal adalah 8 rakaat. Akan tetapi solat nafil yang dilakukan oleh Imam Haddad di waktu duha itu ada kurang lebih 200-300 rakaat. Maksudnya bukanlah di solat duha 200-300 rakaat, akan tetapi di waktu solat duha itu beliau melakukan solat-solat sunat sebanyak 200-300 rakaat. Wahakadha, begitu juga di waktu malam, iaitu selain daripada mungkin solat witir, selain daripada solat tahajud, solat iaitu ada solat yang dilakukan diambil sebagai wirid. La ilaha illallah. Dan terkadang kita dengar macam sampai 1000 rakaat, mana nak dapat masa panjang macam tu? Ataupun kita dengar orang boleh baca seperti Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, yang mana diberi gelaran ataupun disebutkan tentang beliau muhyil layali bitilawatil Quran, menghidupkan malam dengan bacaan Al-Quran dalam solat witirnya, iaitu selepas solat isyak diangkat Allahu Akbar, baca surah Baqarah, kemudian habis di surah An-Nas, iaitu 30 juzuk dibacakan dalam satu malam. La ilaha illallah. Dan kalau kita nak fikir, iaitu satu malam itu kurang lebih ada berapa? 12 jam paling lama, ataupun mungkin 10 jam, kurang lebih tolak sana tolak sini. Maka dalam masa 10 jam tu dibaca 30 juzuk. Kalau kita biasanya baca habis laju pun satu juzuk mungkin setengah jam, ataupun lebih sikit, katalah setengah jam. Setengah jam, maksudnya 1 jam tu kita boleh baca 2 juzuk. Jadi 10 jam baru 20 juzuk. Jadi kalau nak ikutkan, mana diorang nak dapat masa untuk nak khatamkan satu Quran itu dalam masa yang singkat? Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan zaman, yang menciptakan waktu itu, mampu untuk memberikan keberkatan pada waktu,
sehingga dengan waktu yang sedikit dapat dilakukan amalan yang banyak. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala mampu untuk menjadikan waktu yang panjang itu dirasakan sedikit. Seperti mana yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni apabila inda qurbis saah, bila dah nak dekat di akhir zaman, waktu itu akan dipendekkan oleh Allah ataupun ditarikkan keberkatannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga satu tahun itu dirasakan sebagai sebulan, dan sebulan itu dirasakan sebagai seminggu, seminggu itu dirasakan sebagai satu hari, dan satu hari dirasakan sebagai, yang disebutkan dalam riwayat bahawa seakan-akan seseorang itu mencampakkan ranting-ranting di dalam api yang membara. Yang ini sekejap je dah terbakar. Yang ini maksudnya satu hari tu habis begitu saja. La ilaha illallah. Naam. Dan kita pun walaupun kita merasakan tekanan ataupun rasa yang mana during PKP ni dah kurang lebih dah dekat 2 tahun kita lalui on off PKP, akan tetapi terasa waktu itu begitu pantas berlalu. Wahakadha. Maka Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan waktu, jikalau ingin diberkati waktu orang-orang tersebut, seseorang, maka akan dipanjangkan, yakni dimuatkan di dalam waktu yang pendek, dimuatkan di dalam umur yang pendek, bagi amalan yang banyak yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagi orang-orang yang tidak mendapat taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun umur mereka panjang, akan tetapi mereka umur mereka itu tidak diberkati, tidak diberi taufik untuk melakukan amalan saleh, dan mereka merasakan yakni masa itu sentiasa tidak mencukupi. La ilaha illallah. Naam. Kemudian disebutkan di sini, kemudian Imam Haddad menyambung dengan mengatakan bahawa salat itu adalah gambaran lahiriah. Salat itu ada gambaran lahiriah dan hakikat batiniyah. Ketahuilah bahawa salat itu ada gambaran lahiriah dan hakikat batiniyahnya. Dan salat itu tiada bernilai apapun pada sisi Allah Subhanahu Wa Taala kecuali sesudah didirikan gambarannya dan hakikatnya sebagaimana yang dikehendaki. Iaitu amalan itu sahih diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada segi fikahnya dan daripada segi ihsannya, kesempurnaannya. Adapun gambarannya, maka dia merupakan rukun-rukunnya serta tata tertib yang lahir, seperti berdiri, membaca, berukuk, bersujud, bertasbih, tumakninah dan sebagainya. Manakala hakikatnya pula ialah menghadirkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mengikhlaskan niat dan maksudnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan melaporkan diri dengan sepenuh hikmat serta mengumpulkan hati terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hendaklah pemikiranmu hanya tertumpu kepada salat yang engkau lakukan. Jangan engkau membiarkan dirimu mengingatkan yang lain daripada salat itu, maka dengan itu barulah engkau dikira beradab dengan adab-adab bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bersabda Nabi SAW, innamal musalli munajin rabbahu. Hanya sahaja orang yang mengerjakan salat itu adalah orang bermunajat kepada Tuhannya. Sabdanya yang lain SAW, idza qama al-'abdu ila salati aqbalallahu alaihi biwajhih. Jika seseorang hamba itu berdiri mengerjakan salat, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menghadapkan wajahnya kepada hamba itu, iaitu memberikan tumpuan kepada hamba tersebut. La ilaha illallah. Apabila hamba tersebut lalai, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengatakan kepada hamba tersebut dalam riwayat lain kurang lebih, yakni adakah zat lain itu lebih mulia daripada aku sehingga engkau memberikan tumpuan kepada perkara tersebut. Kemudian kalau hamba tu beri tumpuan balik, maka akan diberi tumpuan oleh Allah. Akan tetapi kalau dia lalai lagi, akan dikatakan sama, adakah makhluk lain itu lebih mulia sehingga engkau membelakangkan aku di hadapan aku. Kemudian apabila hamba tersebut lalai lagi buat kali yang ketiga, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan a'rada anhu, akan berpaling daripadanya, wal iyad billahi tabaraka wa taala. Dalam hadis lain disebutkan bahawa sesungguhnya salat kita itu diganjarkan mengikut kadar tumpuan yang kita berikan di dalam as-salah. Naam, jadi Imam Haddad mengingatkan bahawa salat itu ada adab-adab zahir dan ada adab-adab batin.
adab-adab zahir yang perlu ditunaikan adalah seperti rukun-rukunnya dan fardu-fardunya, dan disempurnakan juga dengan sunat-sunatnya. Adapun yang batin itu adalah untuk menghadirkan diri ataupun menghadirkan hati bersama Allah Subhanahu wa taala, dan usaha untuk menghadirkan hati bersama Allah Subhanahu wa taala sebelum as-salah ini adalah dengan memperbanyakkan zikir. Dengan kita banyakkan zikir, membersihkan hati kita daripada perkara-perkara yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala akan membantu kita menghadirkan hati kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebelum kita masuk di dalam solat, asbab untuk nak menghadirkan hati adalah dengan berwuduk dengan tawajuh, iaitu kita berwuduk dengan adab dan dengan menghadirkan diri juga bersama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan mengikhlaskan niat, dan disebabkan itu disunahkan untuk kita apabila kita niat usalli fardhu dhuhri masalan, sebagai contoh usalli fardhu dhuhri 4 rakaatin lillahi ta'ala. Walaupun lillahi ta'ala itu adalah sunnah, akan tetapi kita sebutkan lillahi ta'ala ataupun kita hadirkan hati, yakni aku sembahyang ini kerana Allah Subhanahu wa taala, bukan kerana nak menunjuk kepada orang lain bahawa kita ni ahli masjid, bukan nak menunjuk kepada orang lain bahawa kita ni orang yang menjaga salat dan sebagainya. La, kita sembahyang itu hanya untuk kerana Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan engkau membiarkan dirimu mengingatkan yang lain selain salat itu, maka dengan itu barulah engkau dikira beradab dengan adab-adab bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta fi alamid dunia, hatta kita ni di alam dunia, apabila kita berjumpa dengan orang lain, kalau orang tengah bercakap dengan kita, kita lalai, dia nampak kita tak fokus dan sebagainya, maka dia pun akan berpaling daripada kita. Dia kata orang ni tak pay attention, dan dianggap sebagai kurang beradab. Apatah lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, zat yang mencipta, zat yang memberikan rezeki, zat yang memberikan berbagai jenis nikmat yang zahir, yang batin, yang ketahui, yang tidak diketahui dan sebagainya. Apabila kita lalai berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya seakan-akan kita tidak menghormati Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan kita menganggap Allah itu adalah kecil di hadapan mata kita, seakan-akan kita tidak memberikan keagungan, kebesaran yang sepatutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rzuqna al-adab. La ilaha illallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita hakikat adab zahir dan batin di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada setiap waktu dan keadaan, khususnya di dalam as-salah. Sebab itu disebutkan wa aqimis salata li dzikri, dan dirikanlah salat itu untuk mengingati aku. Akan tetapi di dalam salat pun kita tak ingat Allah Subhanahu wa taala, apatah lagi di luarnya. Akan tetapi untuk mendapatkannya adalah untuk kita melatih diri bagaimana untuk memperbanyakkan zikir, menghadirkan hati kita sewaktu zikir, menghadirkan hati kita untuk as-salah. Dan disebabkan itu kita tengok orang-orang salih ini mempunyai wirid yang banyak dalam salat mereka. Ini diorang salat 2 rakaat, kadang-kadang lalai di rakaat yang pertama sewaktu qiyam, solat lagi, habis solat yang pertama disolat lagi yang rakaat yang next 2 rakaat. Kemudian mungkin pada qiyam khusyuk, kemudian lalai pada waktu rukuk, dihabiskan solat, kemudian berusaha lagi rakaat yang seterusnya, mungkin dalam qiyam khusyuk, kemudian dalam rukuk khusyuk, akan tetapi terlalai di waktu sujud, maka disolat lagi. Maka keinginan mereka untuk menghadirkan hati dan berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk hadirkan hati mereka bersama Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan sehingga amalan mereka itu menjadi banyak kerana mereka merasakan kekurangan di dalam amalan mereka. Akan tetapi kalau seseorang itu merasakan bahawa amalan mereka itu dah sempurna, dah perfect, dah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan kisah untuk nak cuba untuk improve ataupun menyempurnakan dan memperbanyakkan daripada amalan itu. Dan practice make perfect, yakni lagi banyak kita berusaha untuk melakukan sesuatu perkara, maka ianya akan menjadi lebih sempurna dan sempurna. Wahakadha. Kemudian disebutkan di sini, Imam Haddad meneruskan, hendaklah anda tidak mengerjakan salat nafil mutlak pada waktu salat nafil yang warid dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau memang biasa dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau yang pernah diserukan oleh beliau, kecuali sesudah anda membuat salat yang ini dahulu dan sepenuhnya. Maksudnya salat
nafil mutlak ni dilakukan selepas kita menyempurnakan solat sunat lain. Macam tadi kita cakap Imam Haddad, dia solat sunat 200 rakaat di waktu duha. Maksudnya dah disettlekan solat duha, kemudian baru dia solat lain di waktu duha. Di antaranya ialah salat-salat nawafil yang sudah diserukan untuk diamalkan sebelum dan sesudah salat fardu, dan salat-salat itu pun sudah terkenal masyhur, maka tidak perlu disebutkan lagi. Naam. Disebutkan dalam hadis, ma min 'abdin muslimin yusalli lillahi ta'ala kulla yawmin 12 raka'ah tatawwu'an ghaira al-fariidah illa banallahu lahu baitan fil jannah. Tidak ada seorang muslim yang salat sunat kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari 12 rakaat. Dalam riwayat ini 12 rakaat sunat selain daripada solat fardu, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan binakan untuk dia syurga, rumah di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. 10 atau 12 rakaat ini sangat singkat ataupun sangat mudah untuk dilakukan. Mungkin tidak akan ambil masa 1 jam, bahkan mungkin tak sampai setengah jam. Mungkin hanya mengambil 10 rakaat ini mungkin akan mengambil maksimum 15-20 minit, macam tu. Akan tetapi dengan kita istiqamah melakukannya, kita akan diberikan rumah di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Rumah yang mana tidak ada kepenatan, tak perlu untuk nak bersihkan, yang mana rumah itu pun tak akan kotor. Rumah itu diperbuat daripada emas dan perak, yang mana orang yang paling kaya dekat atas muka bumi ini pun tak akan mampu untuk nak buat satu, tak payah nak kata rumah daripada emas atau perak, bahkan satu bilik daripada emas dan perak pun mungkin tak mampu. Tak payah satu bilik, mungkin satu dinding tu saja daripada emas ataupun perak pun dia tak akan mampu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan rumah-rumah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam syurganya itu daripada emas dan perak. Allahumma ja'alna min ahli jannatih. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita daripada ahli-ahli syurganya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian disebutkan di dalam hadis secara umum, baina rakaat baina kulli adhanain as-salah, dalam setiap, di antara setiap 2 azan, iaitu di antara azan dan iqamah itu terdapat solat sunat. Iaitu secara umum di antara azan dan iqamah itu terdapat solat sunat. Akan tetapi Nabi SAW juga menyebutkan dalam hadis bahawa dalam setiap solat itu ada kelebihannya. Antaranya Nabi SAW sebutkan 2 rakaat qabliyah subuh. 2 rakaat salat qabliyah subuh itu Nabi menyebutkan rakaatan qabla al-fajr khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisi-isinya. Siapa yang cakap? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cakap. Ya, ini kalau ada orang cakap kita lakukan satu amalan itu, kita akan dapat setiap hari, ataupun kita akan dapat duit 1 juta. Tak payah 1 juta, mungkin kalau orang kata dapat RM100 pun semua orang akan lakukan istiqamah. Setiap hari dapat RM100. Tetapi Nabi SAW mengatakan bahawa rakaatan qabla al-fajr khairu minad dunya wa ma fiha, adalah lebih baik daripada dunia dan seisi-isinya. Dan salat sunat qabliyah subuh ini merupakan salat sunat rawatib yang paling afdal dalam kesemua sunat rawatib. Maka kalau boleh, bahkan kalau kita boleh didik anak-anak kita ini agar supaya mereka biasakan daripada solat sunat qabliyah subuh ini, lebih bagus. Alhamdulillah sekarang ni diorang tak perlu nak bersiap-siap tergesa-gesa untuk solat, untuk pergi sekolah dan sebagainya. Jadi sebenarnya ada masa untuk kita kejut mereka, beri mereka masa juga untuk solat sunat qabliyah subuh sebelum kita mendirikan solat subuh itu secara berjemaah di rumah. Naam, kemudian Nabi SAW juga menyebutkan bahawa, ataupun disebutkan dalam riwayat bahawa Nabi SAW sentiasa istiqamah dalam mengerjakan sunat sebelum zuhur sebanyak 4 rakaat. Tetapi disebut yang masyhurnya adalah 2 rakaat itu adalah yang rawatib, lagi 2 itu adalah sunnah. Yang mana kalau kita boleh amalkan, kita amalkan. Tetapi paling kurang 2 rakaat sebelum zuhur. Disebutkan dalam hadis, innaha sa'atun tuftah fiha abwabus sama' fa'ahabbu an yus'adu fiha amalun salih. Sesungguhnya pada waktu itu, iaitu waktu sebelum zuhur, ataupun sebelum salat zuhur itu, waktu yang pintu langit dibuka, maka aku suka agar amalan salih itu naik pada waktu tersebut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita boleh tak tinggal 4 rakaat ataupun 2 rakaat paling kurang sebelum sunat zuhur, maka kita lakukan. Dan juga 2 rakaat selepas zuhur. Kemudian
solat sunat sebelum asar, yang mana Nabi SAW bersabda, rahimallahu mra'an salla qabla al-asri arba'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seseorang yang solat sebelum asar itu 4 rakaat. Dan disebutkan bahawa Nabi SAW di antara 4 rakaat ini, maksudnya Nabi sembahyang 2 rakaat, kemudian beri salam, kemudian solat lagi 2 rakaat. La ilaha illallah. Jadi selepas Nabi SAW bagi salam, lepas 2 rakaat yang pertama ini, Nabi SAW akan beri salam kepada para Nabi dan para malaikat. Assalamu alal anbiya wal mursalin, assalamu alal malaikatil muqarrabin, assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Ini selepas diberi salam, Nabi SAW akan beri salam kepada para Nabi. Assalamu alal anbiya wal mursalin, Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Assalamu alal malaikatil muqarrabin, malaikat-malaikat yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan secara umum kepada seluruh orang as-salih. Disebutkan juga antara surah yang dianjurkan untuk kita baca dalam solat sunat 4 rakaat ini adalah rakaat pertama dibaca surah Az-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Rakaat kedua kita baca surah Wal Adiyat. Rakaat ketiga ataupun pada rakaat yang ketiga lah kiranya, surah Al-Qari'ah. Dan juga rakaat keempat itu dibaca Alhaakumut Takatsur. Ini 4 surat yang berderet sembahyang sunat sebelum asar. Naam. Wa hakadha, antara solat-solat sunat yang mana maghrib dan isyak ni akan disebutkan di dalam kitab ini sekejap lagi. Di antaranya lagi ialah solat witir, dan dia ini ialah suatu solat yang tetap dan sangat digalakkan. Malah setengah para ulama telah mewajibkannya sesuai menurut mazhabnya. Namun dalam mazhab Asy-Syafi'i dia adalah sebagai sunat muakkadah, yakni sunat yang sangat-sangat dituntut. Dan solat witir ini hanya boleh dikerjakan oleh seseorang sesudah dia mengerjakan solat isyak sahaja. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha witrun yuhibbul witra fa'autiru ya ahlal Quran. Sesungguhnya Allah itu ganjil, Maha Esa, dan dia suka kepada yang ganjil. Maka bersalat witirlah wahai ahli Al-Quran. Yang dimaksudkan dengan ahli Al-Quran sini adalah orang-orang yang beriman dengan Al-Quran. Jadi setiap orang yang beriman dengan Al-Quran termasuk di dalam seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Yakni kita semua diseru agar supaya kita bersolat witir. Sabdanya yang lain, al-witru haqqun faman lam yutir falaysa minna. Witir itu adalah suatu kebenaran, maka barang siapa yang tidak berwitir bukanlah dia dari golongan kami. Waliyadzubillah tabaraka wa ta'ala. Solat witir itu paling banyak ialah 11 rakaat, dan yang paling sedikit patut dibuat ialah 3 rakaat sahaja. Dan bila dibuat pada pengakhiran malam, bagi sesiapa yang mempunyai adat kebiasaan yang tetap bangun malam pada akhirnya, itulah yang afdal. Berkata Nabi SAW, ij'alu akhira salatikum bil-laili witra. Jadikanlah akhir salat kamu pada waktu malam salat witir. Barang siapa yang tiada mempunyai adat bangun malam, jika dibuatnya sesudah solat isyak, itu pun sudah baik baginya. Naam. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa awsani khalili, telah mewasiatkan kepada aku kekasihku, kawan karibku, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rakaatai ad-duha shaum thalathah min kulli syahrin wa an utir qabla an anam. Sayyidina Abu Hurairah mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepadanya agar supaya melakukan solat duha paling kurang 2 rakaat, berpuasa paling kurang 3 hari setiap bulan. Yang terlebih afdalnya adalah pada ayyamul bid, hari-hari putih, ataupun mungkin kita tak boleh nak buat direct, kita buat pada hari-hari yang afdal, Isnin dan Khamis, ataupun kita buat 1 hari di permulaan bulan, 1 hari di pertengahan bulan, dan 1 hari di penghujung bulan. Al-muhim, kalau boleh jangan kita tinggal puasa 3 hari setiap bulan, kerana ianya akan membersihkan hati seseorang. Asbab untuk dibersihkan hati seseorang. Wa an utir qabla an anam, dan untuk bersalat witir sebelum aku tidur. Naam. La ilaha illallah. Kemudian disebutkan di sini bahawa salat witir yang sempurna ataupun yang paling banyak adalah 11 rakaat, paling sedikit 3 rakaat. Dan alhamdulillah, selepas kita dilatih di bulan Ramadan untuk salat witir 3 rakaat, sepatutnya ianya menjadi mudah untuk kita untuk istiqamah buat salat witir 3 rakaat. Dan ini yang paling sedikit.
Dan rakaat pertama daripada solat witir itu seperti mana dalam bulan Ramadan, kalau boleh kita baca Sabih isma rabbikal a'la pada rakaat yang pertama, Qul ya ayyuhal kafirun pada rakaat yang kedua, dan 3 Qul pada rakaat yang ketiga. Nah, dan disebutkan di sini bagi orang yang ada kebiasaan adat, yakni dia dah biasa dengan bangun malam ataupun bangun akhir malam, maka dijadikan witir itu di penghujung solatnya pada waktu malam, yakni sebelum azan subuh tu dijadikan, yakni di solat witir sebelum azan subuh, ataupun begitu kurang lebih. Adapun orang yang tidak ada kebiasaan bangun malam, maka paling kurang dia cuba sembahyang witir itu sebelum dia tidur. Dikatakan bahawa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dia akan solat witir sebelum dia tidur, walaupun dia akan bangun, akan tetapi ihtiyatan, sebagai berjaga-jaga. Adapun Sayyidina Umar, yang mana sifat dia tu sangat firm, dia rasa pasti dia akan berusaha keras untuk dia bangun malam, maka dia akan lakukan solat witir dia di penghujung malam. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, kalau dah solat witir sebelum tidur, jadi bila bangun macam nak witir lagi, adakah katalah sebelum tidur tu dah buat 3 rakaat, jadi bila bangun balik tahajud macam mana? Maka kalau kita dah buat 3, maka selepas kita solat tahajud dan sebagainya, kita nak tutup balik witir tu, hanya tambah 2 rakaat. Maksudnya sebab tadi kita dah buat 3, jadi kita tambah 2 jadi 5. Kalau mungkin dah buat 5, kita tambah lagi 2, jadi 7. Maka ini akan sentiasa menjadi witir. La ilaha illallah. Dan kalau boleh, kita pastikan kita cuba didik diri kita ini supaya bangun, kalau boleh hatta walau suwai'at, walaupun 1-2 minit sebelum subuh. Kalau boleh kita paksa diri kita untuk bangun beberapa minit sebelum salat subuh, kerana disebutkan dalam riwayat bahawa man tala'al fajr wa huwa na'im yabulu syaitan fi udhunih, barang siapa yang terbit fajar sedangkan dia sedang tidur, maka syaitan akan kencing pada telinganya. Dan kalau najis haiwan-haiwan yang diharamkan ataupun secara umum, yakni najis apa-apa pun kita akan anggap kotor, ini merupakan makhluk yang paling teruk lah, senang kata, syaitan, makhluk yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau boleh kita berusaha untuk tak ingin agar perkara tersebut berlaku. Sehingga ulama mengatakan bahawa la ilaha illallah, barang siapa yang dikencing telinganya oleh syaitan, maka ianya akan melemahkan imannya, akan mengotorkan, menggelapkan hatinya, waliyazbillahi tabaraka wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala beri kita taufik untuk bukan hanya untuk diri kita, bahkan untuk ahli keluarga kita, kalau kita boleh berusaha pastikan bahawa mereka dapat bangun sebelum azan subuh. Ianya perlukan mujahadah, perlukan pengorbanan, terutama daripada ketua keluarga, untuk memastikan bahawa ahli keluarganya, anak-anaknya dapat bangun sebelum azan subuh. Ya wafiq muwafiq. Naam. Kemudian Imam Haddad mengatakan, jagalah solat-solat sunat yang lain. Di antaranya lagi ialah solat duha. Dan duha adalah salat yang diberkati dan banyak manfaatnya. Salat duha ni makruf, yakni semua orang pun suka nak jaga salat duha. Bahkan dipanggil salat duha ni salatul ghina, salat untuk mendapatkan kekayaan. Akan tetapi hendaklah seseorang itu melakukan perkara-perkara ataupun melakukan salat duha ini bukan hanya mengharapkan daripada rezeki yang zahir, bukan hanya daripada mengkehendaki dimurahkan rezeki, mata wang dan sebagainya, akan tetapi hendaklah diniatkan juga rezeki yang zahir dan rezeki yang batin. Dan rezeki yang batin itu lebih mahal daripada rezeki yang zahir. Rezeki yang zahir itu seperti wang ringgit, seperti tempat tinggal, seperti pakaian, seperti kenderaan dan sebagainya, makanan. Akan tetapi rezeki yang batin itu adalah kita dapat menangis kerana takutkan Allah Subhanahu wa taala, kita membaca Al-Quran, kita berzikir dalam keadaan air mata itu melinang daripada mata. Kemudian ada sifat tawaduk, ada sifat ikhlas, ada sifat jujur, ada sifat amanah, ada sifat bersangka baik kepada Allah, bersangka baik kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala, bersifat sabar, bersifat pemaaf dan sebagainya, berlapang dada. Maka ini semua adalah bahagian daripada rezeki batin, yang mana ianya merupakan
perkara yang lebih mahal daripada rezeki zahir. Akan tetapi kita mohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar diperluaskan daripada rezeki yang zahir dan juga rezeki yang batin. Amin ya rabbal alamin. Yang paling banyak bagi solat ini ialah 8 rakaat. Ini yang paling afdal sembahyang duha 8 rakaat. Dan ada qaul mengatakan semuanya 12 rakaat. Yang paling banyak 12, yang paling sempurna 8, dan semua ini adalah warid daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang paling sedikit ialah 2 rakaat. Ini paling kurang jangan sampai 2 rakaat pun kita terlepas. Bila waktu salat duha? Waktu salat duha itu daripada selepas isyraq ataupun selepas terbitnya matahari, kemudian kita tambah lagi kurang lebih 16 minit. Itu mulanya. Dan akhir daripada solat duha itu adalah disebutkan dalam kitab bahawa kurang lebih dalam 5-10 minit sebelum zuhur. Kurang lebih to be safe katalah 10 minit sebelum zuhur. Maka 10 minit sebelum masuk waktu zuhur tu kita dah berhenti daripada solat duha. Tapi waktu yang paling afdal adalah sewaktu matahari tu dah naik dan cuaca dah mula terasa panas. Cuaca dah mula terasa panas, maka kurang lebih dalam pukul 9-10 macam tu waktu yang afdal untuk melakukan salat al-duha. Naam. Waktunya yang afdal bagi salat ini ialah ketika waktu siang mula menjelma dan telah berlalu suku dari waktunya. Nabi SAW pernah bersabda mengenai salat ini, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah, fa kullu tasbihatin sadaqah, wa kullu tahmidatin sadaqah, wa kullu tahlilatin sadaqah, wa kullu takbiratin sadaqah, wa amrun bil ma'rufi sadaqah, wa nahyun 'anil munkari sadaqah, wa yujzihi min dhalika kullihi raka'atan yarka'uhuma min ad-duha. Berpagi atas setiap anggota salah seorang kamu dengan bersedekah. Setiap tasbih mensucikan Allah itu adalah sedekah. Setiap tahmid memuji Allah itu adalah sedekah. Setiap tahlil membaca la ilaha illallah itu sedekah. Setiap bertakbir mengucap Allahu Akbar pun sedekah. Menyuruh berbuat kebaikan ma'ruf pun sedekah. Dan mencegah berbuat mungkar pun sedekah. Dan memadailah dari membuat semua itu dengan mendirikan 2 rakaat salat ad-duha. Ini anggota tubuh badan kita ni ataupun sendi-sendi di badan kita ni ada kurang lebih 360, dan setiap sendi itu memerlukan bagus diberikan sedekah. Maka cukup daripada untuk memberikan sedekah bagi pihak setiap sendi tersebut dengan 2 rakaat solat ad-duha. Kalau tidak ada yang warid tentang kelebihan solat duha ini kecuali hadis yang sahih ini sahaja, nescayalah sudah mencukupi. Ini orang yang iman kuat dia, yang iman dia kuat, tidak perlu untuk diberikan pelbagai fadail, berbagai faedah untuk diamalkan. Ini cukup. Ini sebagai satu perkara yang dianjurkan oleh Rasulullah. Rasulullah melakukannya, khalas, yakfi. Tak perlu nak ada fadilat ni, tak perlu nak ada fadilat tu. Kan tetapi orang yang lemah imannya memerlukan daripada banyak. Ini seperti keamsalina. Naam. Malah di sana ada banyak lagi hadis-hadis yang menganjurkan solat duha ini, yang mana diharapkan bagi seorang Muslim yang dapat mengerjakannya jangan sampai meninggalkannya, walaupun hanya 2 rakaat sahaja, khususnya para salik yang menujukan dirinya kepada jalan akhirat. Nah, terutamanya bagi orang-orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada orang-orang yang digelar sebagai murid, yang mengkehendaki jalan akhirat, yang ingin berjalan di atas jalannya orang-orang salih, maka hendaklah jangan sampai dia meninggalkan. Dan kalaulah dia terlampau sibuk di waktu pagi, maka amalan-amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah ini daripada solat-solat sunat, rawatib dan sebagainya, kalaulah dia terlampau sibuk sehingga tertinggal, maka boleh diqadhakan. Kalau katalah tertinggal di waktu pagi itu, maka lepas solat zuhur, lepas solat ba'diyah zuhur, maka boleh diqadhakan solat duha tersebut. Kalau terlupa, boleh dibuat di waktu malam dan sebagainya. Al-muhim, kalau boleh kita jangan tinggal. Seperti yang telah disebutkan pada pengajian yang lalu tentang kalau tertinggal daripada sesuatu amalan, boleh diqadhakan. Bahkan sebahagian daripada orang saleh, yakni kalau mereka keluar safar, mereka bermusafir, mereka dalam perjalanan, diorang ada buku 5-5 diorang bawa. Ini amalan-amalan yang kebiasaannya mereka lakukan sewaktu muqim, sewaktu mereka berada di rumah. Kalau mereka tertinggal sewaktu di dalam perjalanan, maka mereka akan tulis, okey,
dalam perjalanan kadang tak sempat nak solat qabliyah subuh, ataupun dalam perjalanan tak sempat solat duha, ditulis tarikh hari. Okey, hari ni apa yang tertinggal, dicatatkan apa-apa solat sunat yang dia tertinggal. Wa ba'din, bila dia ada masa, dia akan qada balik. Bila dia balik ke rumah, ada banyak masa, tak ada orang kacau, mungkin ada hari weekend itu free dan sebagainya, maka diqadakan balik semua solat-solat yang tertinggal, solat-solat sunat yang tertinggal sewaktu dalam perjalanan. Wahakadha, yakni nak seribu daya, tak nak seribu dalih. La ilaha illallah. Tapi kita lebih kepada nak mengqadakan daripada news feed yang tertinggal di dalam Facebook kita, yang tertinggal di dalam Instagram kita. Kita akan scroll sampai dah kadang-kadang dah up to date dah, tapi still scroll lagi. La ilaha illallah. Kan tetapi yang patutnya kita update adalah daripada wirid harian kita, yakni baik daripada bacaan Al-Quran kita. Kalau tertinggal di waktu safar, kita balik rumah, kita qada balik. Mungkin 2-3 hari tak sempat nak baca Al-Quran. Satu hari kita baca 2 muka surat. Kita safar 3 hari, jadi 6 muka surat kita tertinggal. Balik rumah kita qadakan balik. Maka dengan itu insya-Allah amalan kita dapat istiqamah. Kemudian disebutkan di sini bahawa di antaranya lagi ialah solat yang dibuat di antara maghrib dan isyak, yang paling banyak sekali sebanyak 20 rakaat dan pertengahannya ialah 6 rakaat. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla bainal isya'aini raka'atain, banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa mendirikan salat di waktu antara 2 isyak, iaitu antara maghrib dan isyak, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan buatnya sebuah rumah di dalam syurga. La ilaha illallah. Ni lebih kurang amalan yang lagi ringkas, akan tetapi mudah. Tadi, barang siapa yang solat sehari dan semalam, yang bukan solat fardu, selain daripada solat fardu, 12 rakaat, Allah Subhanahu wa taala akan binakan buat dia syurga. Kan, tapi dalam hadis ini menyebutkan bahawa barang siapa yang solat 2 rakaat sahaja di antara maghrib dan isyak, maka Allah Subhanahu wa taala akan binakan buatnya mahligai ataupun rumah di dalam syurga. Maka dari sini kita dapat melihat bahawa umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan umat yang banyak diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilakukan amalan sedikit, akan tetapi ganjarannya dilipat kali gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana anugerah ini diberikan kerana pertama, sifat pemurahnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Yang kedua, kerana kita merupakan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu, kerana sifat pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kerana kita ni merupakan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini diberikan perkara-perkara yang tidak diberikan kepada umat-umat lain. Dikhususkan kepada mereka anugerah-anugerah yang tidak diberikan oleh umat yang terdahulu. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuatkan perumpamaan, yakni perbezaan ataupun misal umat aku dengan umat yang sebelumnya adalah seperti pekerja yang mempunyai shift. Nabi kata kurang lebih pekerja-pekerja ataupun orang yang bekerja yang mempunyai shift. Maka shift yang pertama itu, kerja dia, waktu dia daripada subuh sampai ke zuhur. Itu shift pertama. Kemudian shift pertama balik rehat. Datang pula shift yang kedua. Kerja daripada zuhur sampai ke asar. Kemudian dia balik, dia berehat. Kemudian datang shift yang ketiga, dia bekerja daripada asar hingga ke maghrib. Maka golongan yang pertama dan golongan yang kedua itu diberikan ganjaran yang sama. Adapun ganjaran golongan yang ketiga itu, shift yang ketiga itu dilipat kali gandakan pemberian ataupun gajinya, ganjarannya. Maka dalam hadis itu disebutkan bahawa golongan yang pertama dan kedua bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, bagaimana mungkin diorang ini kerja sikit tapi gajinya banyak?" Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab bahawa, "Adakah aku menzalimi kamu dengan tidak memberikan hak kamu?" Maka mereka semua menjawab, "Ya Allah, ya ini kamu telah memberi balasan yang setimpal dengan pekerjaan kami." Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Maka
dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Ini merupakan pemberian aku, yakni aku membayar lebih kepada mereka, aku memberi ganjaran yang lebih kepada mereka sesuai dengan kehendak aku. Kata Allah Subhanahu wa taala, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Nah, yang penting bila buat kerja, Allah bagi gaji, Allah bagi pahala, Allah bagi ganjaran kepada umat-umat yang terdahulu. Adapun umat Nabi Muhammad diberikan ganjaran itu lebih di atas kehendak dan hikmah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak dibayar gaji dengan sempurna ataupun sesuai dengan kerjanya, maka itu zalim. Kan, tetapi hasyallah, yakni Allah Subhanahu wa taala wala yadhlimu rabbuka ahada. Allah Subhanahu wa taala tidak bersifat zalim waliyadzubillah kepada sesiapa pun daripada makhluknya. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Yakni Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi kepada hamba-Nya walaupun sebesar zarrah. Nah, akan tetapi ini merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada umat kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sangat beruntung untuk menjadi daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kemudian disebutkan di sini bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla ba'da al-maghribi 6 raka'atin la yatakallamu bainahunna bisu'in udilna ibadata thintai asharata raka'ah." Asyarata sana. Barang siapa mendirikan salat sesudah maghrib sebanyak 6 rakaat, lalu dia tiada berkata-kata di antaranya dengan kata-kata yang buruk ataupun kata-kata dunia yang tak terkait dengan agama, maka sepadanlah ibadat itu baginya seumpama ibadat 12 tahun. Di antara yang sunat lagi ialah menghidupkan waktu di antara dua isyak itu, dan telah warid pada kelebihannya banyak berita dan athar. Memadailah dari semua itu bahawa Ahmad bin Abul Hawari telah meminta nasihat dari tuan gurunya Abu Sulaiman. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala, moga-moga dirahmati Allah kedua-duanya. Mana yang lebih baik antara dia berpuasa pada siang hari dan dia memakmurkan waktu di antara dua isyak itu? Maka jawab tuan gurunya, buatlah kedua-duanya sekali. Kata Ahmad bin Abul Hawari, saya tidak berkuasa melakukan, yakni tidak mampu melakukan kedua-duanya sekaligus, kerana jika saya berpuasa, saya akan sibuk dengan berbuka puasa pada waktu itu. Kata tuan gurunya lagi, kalau engkau tidak dapat membuat kedua-duanya sekali, maka hendaklah engkau meninggalkan berpuasa di siang hari untuk memakmurkan waktu di antara dua isyak. Berkata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahku sesudah isyak yang pertama, iaitu selepas maghrib, mestilah beliau bersalat 4 rakaat atau 6 rakaat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un kamithlihinna min Lailatul Qadr. 4 rakaat sama faedahnya seperti Lailatul Qadar. Naam. La ilaha illallah. Disebutkan bahawa al-kunuz kullal kunuz ihya ma bainal isya'ain. Ya, ini perkara yang paling bernilai, perkara yang paling berharga, ataupun harta karun yang paling bernilai adalah dengan menghidupkan waktu di antara maghrib dan isyak. La ilaha illallah. Dikatakan bahawa orang yang ingin Allahumma salli ala sayyidina, what's the word? Orang yang ingin ganti balik ataupun bayar balik kerugian yang telah dilakukan dengan membazirkan umurnya yang terdahulu. Yang ini katalah daripada zaman dia balik sehingga sekarang ni, banyak waktu-waktu yang telah dibazirkan dalam keadaan tidak mentaati perintah Allah ataupun dalam keadaan lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama mengatakan bahawa hendaklah dijaga paling kurang 4 waktu. 4 waktu ni kalau dijaga, insya-Allah dapat macam payback ataupun dapat bayar balik daripada kerugian tersebut. Yang pertama, untuk menghidupkan waktu sebelum subuh walau rukai'at, walau suai'at, walaupun beberapa minit. Yakni kita bangun sebelum subuh walaupun beberapa minit. Kemudian menghidupkan waktu di antara lepas solat subuh sehinggalah terbit matahari. Kemudian beberapa minit sebelum maghrib kita dah berada di 3 sajdah ataupun bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghidupkan di antara waktu maghrib dan isyak. La ilaha illallah. Naam. Sehingga sebahagian daripada mufassir mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan ayat tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a ini merupakan waktu di antara maghrib dan isyak. Ya, ini tatajafa junubuhum, mereka merenggangkan
tubuh badan mereka itu dari tempat rehat. Yad'una rabbahum, berdoa kepada Tuhan mereka, khaufan, dengan perasaan takut, wa tama'a, dan mengharapkan daripada pemberian Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan pada zaman orang, ataupun di zaman orang yang masih lagi mengetahui daripada kelebihan, keistimewaan, fadilat waktu di antara maghrib dan isyak, yakni kalau ada orang datang ziarah ke rumah pada waktu tersebut, maka tidak akan dilayan. Ini bila ada orang datang ziarah ke rumah pada waktu maghrib dan isyak, khalas, tetamu tu akan dibiarkan, takkan dilayan. Kerana apa? Kerana pada waktu itu merupakan waktu prime time, waktu yang paling afdal untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ianya hanya digunakan untuk amal ibadah yang terbaik. Walaupun sebahagian daripada iman, sebahagian daripada kesempurnaan iman adalah untuk memuliakan tetamu, akan tetapi disebabkan waktu di antara maghrib dan isyak ini adalah lebih afdal ataupun lebih bagus untuk diisi dengan amal ibadah, maka hatta layan tetamu itu dilewatkan sehingga selepas isyak. Ni tetamu tu kena tunggu sampai lepas isyak baru akan dilayan. Dalam hadis disebutkan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat, maka hendaklah dia melayani tetamu. Akan tetapi mereka tidak akan melayan daripada tetamu itu, daripada tetamu di antara maghrib dan isyak. Naam, dan disebabkan kemuliaan waktu ini, tidak disebutkan tentang perkara-perkara dunia di antara maghrib dan isyak. Ya, ini merupakan adat orang-orang salih itu, tidak menyebut tentang perkara-perkara dunia di antara maghrib dan isyak. La ilaha illallah. Disebutkan satu cerita bahawa satu orang ni dia kehilangan duit. Dia kehilangan duit. Ini duit, bekas duit tu hilang, tercecer. Jadi sibuk cari sehingga sebelum maghrib. But then lepas maghrib memang kebiasaan dia akan duduk di dalam masjid beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tiba-tiba datang anak dia, datang cakap bawa khabar berita, wahai ayah, yakni duit tu dah dijumpai, ataupun bekas tempat simpanan duit itu telah dijumpai. Maka ayah tu mengatakan kepada anak tersebut, ya waladi, wahai anakku, tidakkah engkau tahu, tidakkah ada waktu lain untuk engkau nak menyebutkan tentang perkara itu daripada waktu di antara maghrib dan isyak? Dan kerana engkau tidak mengetahui daripada nilai waktu di antara maghrib dan isyak ini, aku akan hantar kamu keluar negeri, yakni kamu seakan-akan yakni dihukum untuk berada di luar, keluar daripada kawasan kampung selama setahun, untuk diajarkan kepentingan untuk tidak menyebutkan perkara-perkara selain daripada perkara-perkara agama di antara maghrib dan isyak. La ilaha illallah. Tapi keadaan kita hari ini, subhanallah, yakni bukan hanya kita menyebutkan tentang perkara dunia, bahkan kita tengok dekat handphone, update status antara maghrib dan isyak, dan terkadang kita balil insanu ala nafsi basirah, setiap daripada kita lebih mengetahui tentang diri masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri kita taufik untuk mengubah sedikit sebanyak daripada keadaan aktiviti kita harian, agar supaya aktiviti-aktiviti yang kita lakukan itu sesuai dengan yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga pewaris-pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Jadi waktu di antara maghrib dan isyak ini adalah waktu untuk kita membaca Al-Quran, digunakan untuk waktu perkara-perkara yang afdal, solat sunat seperti yang disebutkan di sini. Barang siapa yang solat sunat selepas maghrib 6 rakaat, yang mana tidak diselangi dengan perkara-perkara dunia, ataupun tidak diselangi dengan perkataan-perkataan dunia, maka akan diberikan pahala 12 tahun pahala ibadah. 12 tahun pahala ibadah. Tapi dengan syarat istiqamah, La ilaha illallah. Disebutkan bahawa di setengah-setengah tempat yang mana negara tersebut itu telah dididik, ataupun tempat kampung tersebut telah dididik dengan para ulama yang menggunakan waktu dengan sebaiknya, sehingga dikatakan di antara waktu maghrib dan isyak ini takkan terdapat kaum lelaki di jalan di jalan-jalan. Kita tidak akan mendapati bahawa kaum lelaki ini akan berjalan di luar. Kosong, jalan jadi kosong, semuanya akan duduk di masjid iktikaf. Duduk di masjid ni iktikaf, sama ada baca Quran, sama ada baca ratib, sama ada hadir di majlis ilmu dan sebagainya.
dan punyalah tak ada orang sehingga kalau kaum wanita nak keluar. Ini di sebahagian daripada negara-negara yang dijaga tempat mereka ataupun dijaga pergaulan mereka, iaitu waktu itu kalau anak-anak muda, wanita yang berpurdah dan sebagainya itu nak keluar, itu waktu mereka keluar. Ini kalau perlu pergi ziarah rumah makcik dan nenek dan sebagainya, dia akan keluar pada waktu itu kerana tak ada satu lelaki pun berada di jalan. Pada waktu itu wanita akan keluar. La ilaha illallah. Naam. Kemudian disebutkan di sini tentang kisah Abu Sulaiman dan muridnya. Muridnya bertanya, wahai guru, kalau nak dipilih di antara berpuasa sunat dengan menghidupkan waktu di antara maghrib dan isyak, mana perlu aku pilih? Maka guru ni kata, buat dua-dua. Tapi anak murid dia kata, tapi kalau aku berpuasa siang hari, maka aku akan sibukkan diri dengan berbuka puasa sepanjang waktu tersebut. Maka gurunya mengatakan, khalas, kalau macam tu, dan pilih menghidupkan waktu, mengimarahkan waktu di antara maghrib dan isyak, itu lebih afdal. Akan tetapi kalau kita buka puasa hanya waktu yang sedikit, 5 minit, 10 minit, maksimum mungkin 15-20 minit, maka tak jadi masalah. Akan tetapi pada waktu yang sama kita menjaga daripada adab waktu tersebut. Dan ini juga mengingatkan kita pada waktu Ramadan. Jangan sampai di waktu Ramadan, waktu kita berbuka itu mengambil keseluruhan waktu di antara maghrib dan isyak, sehingga kita tidak dapat membaca Al-Quran pada waktu tersebut, sehingga kita tidak dapat melakukan amal-amal yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya di bulan Ramadan. Nah, insya-Allah kita akan berhenti di sini, dan insya-Allah kita akan sambung pada pengajian yang akan datang. Dirikanlah salatul lail. Kita akan bahaskan tentang bab salatul lail insya-Allah taala pada pengajian yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala tambahkan ilmu kita yang bermanfaat, manfaatkan kita dengan ilmu yang didengarkan, dan semoga apa yang disampaikan ini bukan hanya sekadar masuk telinga kanan dan masuk telinga kiri, bahkan kita mengambil daripada yang terbaik sehingga kita dapat mengamalkannya, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala beri kita taufik untuk menyempurnakan daripada perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang fardu, meninggalkan segala perintah-perintah Allah meninggalkan daripada larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala, dan memperbanyakkan daripada amal ibadah yang dianjurkan, yang diambil berat oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala terima segala usaha kita dan jadikan kita istiqamah dalam melakukan segala perkara yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah kullina salih jami' khairatud dunya wal akhirah. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القتر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر ربي الرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.